Salam. Hari ini saya ingin berkongsi tips menangani permasalahan kesihatan mental dengan cara menerima permasalahan itu seadanya tanpa protes. Tanpa protes kerana ia akan lebih menenangkan diri dan memberi idea dan ilham yang terbaik untuk penyembuhan dalam jangka masa yang panjang. Okey, tip yang pertama, kita kena memahami bahawa berdasarkan jurnal-jurnal kesihatan mental, klinikal dan sebagainya, mendapati bahawa kebanyakan permasalahan kesihatan mental berpunca apabila seseorang itu tidak dapat menerima perkara buruk yang berlaku pada diri mereka. Mereka protes, kenapa saya jadi begini, kenapa Tuhan memberi perasaan yang tak tertahan ini, kenapa mereka buat perkara negatif itu pada saya. Jadi persoalan-persoalan yang negatif ini tak dapat diterima oleh diri dan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan mental yang lebih serius. Okey, jadi tips yang kedua ialah apabila seseorang mengalami permasalahan kesihatan mental, maka dia mesti menerima permasalahan ini dengan terbuka dan tenang, tanpa protes, dengan cara cuba menenangkan diri dengan bernafas dengan rileks sebanyak beberapa kali, dan kemudiannya cuba rasai dan perhatikan lintasan-lintasan negatif yang bermain dalam pemikiran, dan rasai dan sedari perubahan-perubahan emosi yang bergolak dalam pemikirannya walaupun ia sangat menyakitkan, dan sedari perubahan-perubahan fisiologi seperti tangan yang shaking, dada yang berdebar-debar dan nafas yang sesak dan rasa marah, geram dan sebagainya. Hanya sedari saja, dan kemudian tenangkan diri dan lepaskan dengan ucapan kepada diri kita dan kepada Tuhan tanda penerimaan emosi itu. Contohnya kita berkata, Ya Allah, wahai Tuhan, aku sedar apa yang berlaku pada diri aku sendiri, iaitu Engkau yang memberi rasa marah, dendam, tak suka dan rasa nak marah, nak macam nak menjerit, nak memukul, nak mencedera diri dan sebagainya. Dan aku menerima setiap perasaan, pemikiran dan rasa ini dengan hati yang terbuka. Kena cakap begitu. Aku menerima semua perasaan dan emosi ini dengan hati yang terbuka. Tetapi ya Allah, wahai Tuhan, aku ini lemah. Aku tak berdaya dan tidak ada suatu zarah pun yang aku miliki melainkan adalah kepunyaan dan kekuasaan Engkau. Oleh itu ya Allah, kasihanilah aku, bimbinglah aku, tenangkanlah aku, dan pulihkanlah, hilangkanlah perasaan ini kerana aku tidak ada apa-apa daya dan tidak ada apa-apa kuasa. Tolonglah ya Allah, kasihanilah aku. Okey, jadi kita memahami itu tips dia. Yang pertama, kita kena sedari setiap perasaan, pemikiran, emosi negatif yang datang pada diri kita. Yang kedua ialah kita kena tenangkan diri. Yang ketiga ialah kita kena lafazkan dengan mulut bahawa kita menerima setiap yang berlaku itu sebagai ujian dan kasih sayang Tuhan untuk kita memperkuatkan diri dan lebih bersedia untuk masa hadapan dengan ayat-ayat penyerahan, pengakuan dan penerimaan, dan ditambahkan dengan penyerahan bahawa kita tak ada daya dan upaya melainkan daya dan upaya Tuhan Allah, dan mohon bimbingan bahawa Allah akan membimbing kita dengan kasih sayangnya untuk keluar daripada permasalahan itu. Dengan ini, kesannya ialah hati kita akan lebih tenang dan kita lebih relax, dan nanti yang keempat, bahawa kita akan dapat berbagai ilham-ilham yang baik, tindakan-tindakan yang terbaik untuk menangani permasalahan itu dan pulih untuk jangka masa yang panjang. Jadi itulah tipsnya, 4 perkara asas yang mesti kita lakukan supaya kita mudah sembuh dan
tidak melakukan perkara yang lagi buruk yang lebih merosakkan diri kita. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Prof Mas Upsi.